Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama muzakarah ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya sebagai panduan hidup. Walaupun dalam keadaan kita sekarang ni kita berhadapan dengan situasi yang getir, namun kita tidak boleh meninggalkan ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan mulakan pengajian kita, iaitu kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang sangat masyhur yang ditulis, yang dikarang oleh seorang imam besar, iaitu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah kita akan baca pada malam ini bab yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, iaitu Babul Ikhlasi wa Ihdarin Niyyati fi Jami'il A'mali wal Aqwali wal Ahwalil Barizati wal Khafiyati. Bab pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat, memasang niat pada semua amalan kita, perkataan kita, yang zahir maupun yang tersembunyi. Bab ikhlas ni Imam Nawawi meletakkan bab yang pertama dalam kitab dia. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, ulama hadis tidak sama di dalam memulakan kitab dia. Ada yang mula dengan kitabul iman, ada yang mula dengan kitabu badil wahyi, ada mula dengan kitabut taharah, macam-macam. Semua tu ada tujuan. Ada tujuan. Sebagaimana Imam Nawawi meletakkan bab ikhlas pada permulaan kitab dia, kerana Imam Nawawi membincangkan dalam kitab dia ni tentang amalan-amalan. Oleh kerana syarat kepada sahnya amalan itu dua perkara. Yang pertama sekali, ikhlas di dalam amalan yang kita lakukan. Yang keduanya, bertepatan dengan syariat. Jadi oleh kerana itu Imam Nawawi meletakkan bab ini bab yang pertama sekali, pembukaan kepada kitab, supaya amalan yang kita buat tadi ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullah, kecuali supaya mereka beribadat kepada Allah, mukhlishina lahud-din, penuh ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, lahud-din, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala segala ibadat yang dilakukan, hunafa, yang lurus, yang condong kepada kebenaran, wa yuqimus salah, dan mereka mendirikan semaya, wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, iaitu agama Islam. Ayat ni turun di Mekah lagi. Kerana amalan ni bukan baru.
sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, manusia sudah beramal. Manusia sudah beramal. Musyrikin Mekah yang mana mereka ni mengaku berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka telah beramal. Cuma amalan mereka tu penuh dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam sirah, kita baca tentang dalam sejarah, ibadat haji sudah ada sebelum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyak ibadat-ibadat yang lain sudah pun ada sebelum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mari perbaharukan ibadat tadi. Kerana ibadat sudah jadi rosak dengan sebab syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lakukan ibadat kerana berhala mereka. Mereka menyembah berhala. Jadi ibadat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanyalah letih, penat, lelah sahaja yang mereka dapat, dan segala amalan yang mereka buat tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, apa sahaja amalan, sama ada amalan itu besar ataupun amalan itu kecil, mestilah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat diterima amalan. Sekiranya amalan itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tadi tidak diterima. Sekalipun amalan tadi dilihat begitu baik di segi rupanya, gambaran luarnya, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging korbannya dan darah-darah korbannya, dan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas daripada kamu. Taqwa daripada kamu, ikhlas daripada kamu. Di antara ibadat yang sudah ada sebelum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ibadat korban. Sebagaimana kita maklum, ibadat korban ni sudah ada dan semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa Nabi Ibrahim ada dulu, dia berkorban dan menjadi sunnah dia. Korban yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dilakukan dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalu zaman, lama dah zaman itu berlalu, maka agama ni terpesong. Di antara agama ni terpesongnya, syirik telah masuk ke dalam agama orang-orang jahiliah itu. Segala amalan mereka, termasuklah korban yang mereka lakukan itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut korban yang dilakukan itu Allah tidak pandang. Sama ada daging itu banyak, binatang itu besar, darah yang ditumpah itu banyak, tak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak ada keikhlasan. Tapi kalau sekiranya ada ikhlas, walaupun kecil binatang korban kita tadi, Allah Subhanahu wa taala tetap akan bayar dengan harga yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan itu penting. Keikhlasan itu merupakan syarat kepada diterimanya amalan kita. Kita sekarang dekat dengan Raya Haji dah. Hari Raya Korban. Dan di antara amalan besar pada hari rayanya, hari yang ke-10, 11, 12, 13 ni, amalan yang sangat besar iaitu amalan korban. Itu amalan ni merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mampu berkorban, maka dia sepatutnya dia
mengambil peluang yang baik ini untuk mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum. Sekiranya kamu sembunyikan apa sahaja yang tersirat dalam hati kamu, aw tubdu ataupun kamu nyatakannya, ya'lamuhu Allah, semuanya Tuhan tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang ada dalam hati kamu, Tuhan tahu. Yang kamu zahirkan melalui perkataan kamu, melalui perbuatan kamu, pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada hamba-Nya untuk dapat pahala, Allah Subhanahu wa taala bagi pahala kepada orang yang niat untuk melakukan amalan. Walaupun dia tidak melakukan amalan, dia ada niat. Nabi SAW ajar kepada kita supaya kita niat nak buat amalan apa. Kita nak sembahyang tahajud contohnya, kita niat untuk nak bangun malam sembahyang tahajud, untuk nak baca Quran, kita niat. Kerana niat tu sudah dapat pahala. Allah Subhanahu wa taala tahu kita niat. Walaupun tidak ada seorang pun manusia yang tahu yang kita niat tadi, amalan yang kita nak buat, kita niat tadi, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala tetap bayar niat yang kita niat tadi, amalan yang kita niat tadi. Ya. Konsep dalam agamanya berbeza di antara konsep ketaatan dengan konsep maksiat. Ketaatan Allah Subhanahu wa taala ambil kira bermula daripada niat. Apabila kita niat untuk melakukan apa sahaja amalan, sudah dapat pahala. Kita sudah dapat pahala. Adapun konsep melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala tak kira. Dengan sebab kita niat saja tidak dikira. Dikira apabila ada azam. Apabila kita berazam untuk melakukan maksiat, itu baru dikira berdosa. Kalau ada niat sahaja, tidak berdosa. Tidak dikira dosa lagi. Bagi orang dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang nak pergi curi, kalau dia niat nak pergi curi saja, dia tak berdosa lagi. Tapi dia pakai seluar, dia pakai baju, bawa gunting nak pergi curi pisang orang ke, siapa tengah jalannya hambak ke tuan dia, itu dia kira berdosa dah. Kerana dia sudah ada berazam untuk bertekad untuk nak melakukan maksiat, maka dia dikira telah melakukan dosa, barulah berdosa. Jadi apa sahaja amalan yang kita buat, apa sahaja niat yang kita pasang dalam hati kita, tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tetap akan membayarnya. Oleh kerana itu, perbanyakkan kita melakukan ketaatan, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyakkan niat untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat sebanyak-banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pahala ni merupakan harta yang kita patut kumpul semasa kita hidup di dunia ni untuk kita guna di akhirat kelak. Orang yang paling banyak ketaatan, orang yang paling banyak berusaha untuk melakukan ketaatan, untuk niat untuk melakukan ketaatan, dialah orang yang paling kaya sekali di akhirat kelak. Maka kita kena mengambil peluang yang baik yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita masuk kepada hadis wa Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala, kata dianya, hadis diriwayat daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat.
Sesungguhnya sah amalan-amalan itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niat. Apa yang dia niat. Niat ni dua perkara. Yang pertama, yang menentukan sah amalan. Kalau sekiranya kita niat kerana Allah ataupun tidak kerana Allah. Yang menentukan sahnya amalan kita, iaitu ikhlas ataupun tidak ikhlas. Setara mana keikhlasan kita? Kita ikhlas ke ataupun tidak ikhlas? Itu yang pertama, iaitu sahnya amalan kita, diterima amalan kita berdasarkan kepada niat kita tadi. Yang keduanya, diberi pahala dengan niat juga. Iaitu ketinggian keikhlasan kita. Setara mana tingginya ikhlas kita, maka setakat itulah akan dibayar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bagi orang yang semaya, walaupun sama-sama duduk di saf pertama, sama-sama akad takbir, selepas daripada Tok Imam itu akad sekali belaka, tapi pahalanya berbeza. Kerana berbezanya keikhlasan ia terbit daripada hati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan sesiapa yang hijrah dia niat kerana Allah dan Rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya dikira dibayar kerana Allah dan Rasul juga. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan sesiapa yang hijrahnya niat dia kerana dunia yang dia buru, yang dia mencarinya, aw imra'atin yankihuha, ataupun kerana dia niat, dia berhijrah tadi kerana mahu berkahwin dengan wanita. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu dikira mengikut niat yang dia niat tadi. Dalam hadis ini menyebut tentang hijrah. Kerana pada zaman Nabi SAW, di antara amalan yang sangat besar, yang luar biasa, pada zaman Nabi-Nya ialah berhijrah. Berhijrah itu merupakan amalan yang sangat luar biasa. Dan sangat dituntut dalam agama. Hijrah. Walaupun hijrahnya berterusan sampai hari ini pun masih ada hijrahnya. Cuma konsep saja berbeza. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama membahagikan hijrah itu kepada 3 jenis hijrah. Yang pertama sekali, hijrah minal kufri ilal Islam. Hijrah daripada kufur kepada Islam. Ini sahabat Nabi-Nya, kerana para sahabat ni semua sekali asal daripada kafir belaka. Selepas Nabi ajak kepada Islam, maka dia telah berhijrah kepada Islam. Dia telah berhijrah kepada Islam. Jadi itu hijrah yang pertama. Hijrah daripada kufur kepada Islam. Cuma konsep hijrah ni kita tidak boleh nak laksanakan dalam kehidupan kita hari ni, kerana kita ni daripada kecil lagi. Mak kita, datuk kita semuanya Islam belaka. Kita beranak tu kita Islam dah. Cuma ada satu lagi yang disebutnya, iaitu berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan. Kita berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan. Kalau sekiranya sebelum ni kita tak semaya, maka kita berhijrah jadi orang yang semaya. Begitu juga hijrah daripada baik kepada yang lebih baik. Baik kepada yang lebih baik. Kalau sebelum ni kita solat, tapi kita tidak solat di masjid, kita tidak solat jemaah, maka kita pergi solat jemaah. Walaupun sekarang ni tidak boleh solat, tapi waktu yang apabila ada waktu masa yang kita boleh menunaikan solat secara berjemaah, maka kita rebut peluang itu. Kerana apa? Kerana kita berhijrah. Kita berhijrah. Itu hijrah yang pertama. Hijrah daripada kufur kepada Islam, ataupun hijrah daripada maksiat kepada ketaatan. Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang keduanya, hijrah
daripada min daril kufri ila daril Islam. Hijrah daripada negeri kafir kepada negeri Islam. Ataupun negeri kafir kepada negeri yang aman. Ini berlaku 3 kali zaman Nabi SAW. Yang pertama sekali berlaku hijrah daripada Mekah ke Habasyah. Hijrah daripada Mekah ke Habasyah. Ketika tu umat Islam berada di Mekah, tidak ada kebebasan beragama. Tidak ada kebebasan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Kerana kerajaan Mekah ni kerajaan yang sangat anti kepada Islam, yang telah memberi tekanan yang begitu teruk kepada Islam. Lalu Nabi mengizinkan para sahabat supaya berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Lebih kurang 70 orang sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib telah berhijrah ke Habasyah. Walaupun Habasyah ni tidak negara Islam, tapi negara yang ada kebebasan beribadat. Hari ni kalau kita tengok, ada sebahagian negara tu walaupun dia negara Islam dah, tapi tidak ada kebebasan untuk beragama. Ramai tokoh-tokoh ulama berhijrah ke negara kafir yang ada kebebasan beragama. Contohnya di Mesir. Di Mesir, sebagaimana baru ni kita dengar ada beberapa tokoh pejuang-pejuang, kerana salah dia nak berjuang agama, dia telah dikenakan hukuman gantung sampai mati. Ini di antara sebab dia itu tidak ada kebebasan agama, maka boleh berhijrah ke tempat yang ada kebebasan beragama. Nabi SAW suruh para sahabat ni berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, untuk beramal dengan agama di sana. Hijrah yang keduanya, setelah daripada Habasyah tu, Nabi berhijrah ke Taif. Rasulullah bersama dengan Zaid bin Harithah berhijrah ke Taif untuk mencari peluang baru untuk berdakwah, tapak baru untuk berdakwah. Malangnya tidak berjaya. Di sana pun tidak ada kebebasan beragama juga. Nabi balik semula ke Mekah. Dan hijrah yang ketiganya iaitu hijrah daripada Mekah ke Madinah. Inilah hijrah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan kepada semua umat Islam, para sahabat Nabi pada ketika itu, supaya meninggalkan Mekah. Supaya meninggalkan Mekah, semua pergi ke Madinah, kerana di Madinah ni sudah ada satu tempat yang mana umat Islam ni ada kebebasan beragama. Bahkan tempat itu telah dijadikan sebuah negara Islam yang boleh melaksanakan keseluruhan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hijrah yang kedua, iaitu hijrah daripada negara kafir kepada negara Islam. Dan hijrah yang kedua ni, hijrah daripada Mekah ke Madinah ni, kalau kita tengok dalam sejarahnya, pengorbanan para sahabat begitu besar. Pengorbanan para sahabat begitu besar sekali. Kerana para sahabat telah meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tanah air, meninggalkan harta benda, meninggalkan sanak saudara, tinggal belakang semua sekali yang bawanya akidah agama ke Madinah. Ini yang telah berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh kerana itu hijrah ni besar. Hijrah ni besar. Cuma hijrah daripada Mekah ke Madinah ni, selepas daripada berlaku pembukaan Mekah, tidak ada lagi. La hijrata ba'dal fath, Nabi sebut. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan Mekah. Maknanya tidak ada pahala hijrah, tak ada dah. Daripada Mekah ke Madinah, kalau nak hijrah boleh, tapi pahala tu tidak ada dah. Begitu juga para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, dia tak balik. Tak ada niat untuk nak balik semula ke Mekah. Tak ada. Sebagaimana berlaku kepada seorang sahabat Nabi, iaitu
Sa'ad bin Khawlah. Ketika dia pergi ke Mekah sama dengan Nabi, dia mati di Mekah. Sehingga Nabi SAW berasa pusing dengan sebab dia mati di Mekah. Dan hijrah yang ketiganya ialah hijrah daripada hubbid dunya ila hubbil akhirah. Hijrah daripada cinta kepada dunia kepada cinta kepada akhirat. Hak ni hijrah yang paling tinggi sekali. Ya. Dan hijrah ni kita tengok satu kejayaan besar tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mentarbiyah para sahabat. Kerana Nabi telah dapat merealisasikan 3 tahap, 3 perangkat hijrah. Sehingga hijrah yang terakhir sekali, yang paling tinggi sekali, iaitu hijrah daripada cinta kepada dunia kepada cinta kepada akhirat. Apa maksud cinta kepada akhirat? Iaitu cinta kepada pahala. Apa sahaja yang dapat pahala, maka kita cinta. Apa sahaja yang mendapatkan ampunan Allah. Jadi, apa sahaja yang dapatkan ampunan, kita cinta kepada perkara yang dapatkan ampunan Allah. Dapat syurga Allah, dapat keredaan Allah. Ya? Itu yang dinamakan kepada akhirat. Dan kita boleh tengok sahabat Nabi radhiyallahu anhum, macam mana mereka ni cinta kepada akhirat. Antaranya, kita boleh tengok peristiwa ataupun kisah seorang sahabat Nabi, iaitu Abu Talhah. Ketika turunnya ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat pahala yang besar sehingga kamu derma harta yang kamu paling cintai. Apabila Abu Talhah ni dengar kata baru turun ayat Quran ni, lalu dia pergi jumpa Nabi. Berunggar pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul ke baru turun ayat Quran ni? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nabi kata betul. Ni baru turun ni. Dia pun sebut kepada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni di antara orang Madinah yang kaya harta, banyak kebun. Dan kebun yang aku paling sayang sekali ialah Bayruha. Kebun tamar yang subur, yang mana ada dalam kebun tadi telaga. Yang mana air telaga tadi tu sedap. Nabi masuk dalam kebun, minum air telaga dalam kebun tadi. Lalu dia istihar, dia nak wakaf pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebun dia tadi dia nak wakaf pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana cinta kepada pahala yang besar yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah kita tengok para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk mendapat pahala. Para sahabat Nabi, kalau kita lihat para sahabat Nabi, mereka ni berlomba-lomba untuk mendapat pahala yang besar. Kita boleh tengok dalam peristiwa peperangan Tabuk. Ketika Nabi SAW telah istihar kepada para sahabat, kita akan perang. Dan peperangan ni jauh di Tabuk ni. Beratus-ratus kilo dengan Madinah. Jauh dia, dan musuh yang nak lawan itu musuh yang besar, Rom. Yang bilangnya tentera dia ramai, senjata dia yang lengkap. Nabi SAW minta kepada para sahabat supaya menderma untuk jihad, untuk menjayakan agenda jihad, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar bawa mari semua harta dia. Apabila Nabi tanya, mu tinggal apa dia wahai Abu Bakar kepada keluarga kamu? Abu Bakar kata, aku tinggal Allah dan Rasul kepada keluarga aku. Begitu juga Sayyidina Umar bawa mari separuh harta dia. Abdul Rahman bin Auf bawa mari begitu banyak, sebahagian besar harta dia. Uthman bawa mari begitu banyak harta dia. Para sahabat berlomba-lomba. Sehingga ada para sahabat tak ada apa. Dia ada
tilam. Ada tilam untuk dia tidur je. Dia bawa tilam tadi pergi jual kedai, pergi beli pedang. Dan juga sumbang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita boleh tengok satu gambaran daripada kehidupan para sahabat yang mana mereka telah berjaya berhijrah daripada cinta kepada dunia kepada cinta kepada akhirat. Sebab itulah para sahabat Nabi ini padan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuhan redha kepada mereka dan mereka juga redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang keduanya, wa an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayat daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah, gelaran kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Ummi Abdillah. Aisyah ni dia tidak ada anak. Cuma dia ada anak saudara nama Abdullah bin Zubair. Jadi dia ambil gelaran anak saudara dia kerana dia rapak, dia pera anak saudara dia ni. Qalat, kata dianya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Satu pasukan tentera besar akan menyerang Kaabah. Fa idza kanu bi baida, apabila mereka sampai di satu padang minal ard, di satu padang luar, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka telah ditelan bumi semua sekali. Semua sekali ditelan bumi. Ini peristiwa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa satu usaha untuk nak meruntuhkan Kaabah. Usaha untuk nak meruntuhkan Kaabah ni berlaku dua kali. Yang pertama sudah berlaku dah. Iaitu sebelum daripada kelahiran Nabi, zaman datuk Nabi Abdul Muttalib. Berlakunya serangan untuk meruntuhkan Kaabah oleh Abrahah. Tentera Abrahah. Tentera daripada Yaman. Sebagaimana disebut, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ini cerita Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu usaha untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi perancangan yang pertama untuk meruntuhkan Kaabah ni tidak berjaya. Jadi macam mana cerita Abrahah ni boleh serang Kaabah? Cerita dianya, apabila Abrahah ni tengok Kaabah ni menjadi tempat tumpuan manusia. Seluruh tanah Arab ni mari duduk berkumpul. Setiap tahun buat haji di Kaabah. Jadi sebelum Nabi pun Kaabah ni sudah dilakukan ibadat haji setiap tahun. Jadi dengan sebab berkumpul ni dia menjadi pusat ekonomi. Lalu Abrahah tengok macam mana nak buat supaya orang ni mari ke Yaman pula. Berkumpul di Yaman. Lalu dia buat Kaabah baru di sana. Buat Kaabah baru, dia istihar, kita akan buat haji sini pula. Apabila orang Mekah tahu, orang Mekah marah. Marah yang menyebabkan orang Mekah ni pergi ke Yaman. Pada waktu malam, dia pergi sana dan dia buang air najis tadi, dia lomar di Kaabah. Kaabah Abrahah tu. Pagi esoknya apabila Abrahah tahu Kaabah dia telah dikotori, lalu dia marah, dia cari-cari, jumpa, tahunya bahawasanya perbuatan tadi perbuatan orang Mekah. Lalu dengan sebab kemarahan tadi, Abrahah telah mengumpulkan tentera bergajah untuk nak serang Mekah. Tapi percubaan untuk nak meruntuhkan Kaabah gagal, tidak berjaya. Allah Subhanahu wa taala jaga Kaabah
rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga percubaan keduanya belum berlaku lagi di akhir zaman. Yang berlakunya di akhir zaman, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, akan ada tentera besar pula yang akan menuju ke Kaabah dan untuk nak meruntuhkan Kaabah. Apabila sampai dia siapa tu di mana tu? Di Dhul Hulaifah, sebelah selatan tu. Siapa situ ditelan oleh bom semua sekali. Ditelan oleh bom. Qultu, Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fi. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditelan bumi semua sekali, sedangkan ada bersama mereka itu orang-orang yang bukan di kalangan mereka, orang yang ada hajat lain, pergi ke pasar untuk mencari hajat mereka, memenuhi hajat mereka, wa man laysa minhum, dan orang yang bukan di kalangan mereka, pengembala-pengembala. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka jawab, Nabi SAW sebut, mereka tu ditelan bumi semua sekali. Thumma yub'athuna ala niyatihim. Kemudian mereka dibangkit menurut niat mereka. Jadi para ulama menyebutnya, kita tidak boleh berada di dalam kumpulan ataupun kawasan orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita berada di dalam kumpulan orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan ditimpa bala. Bala dia turun tak kenal orang. Orang baik, orang tidak baik, apabila berlaku maksiat di satu tempat, tidak ada orang yang larang, orang yang cegah maksiat tadi, akan turun bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan duduk di kawasan orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kumpulan-kumpulan orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat kelak mereka akan dibangkit mengikut niat mereka. Kalau sekiranya mereka hadis itu ada niat yang lain, niat yang baik, kerana niat nak beli, niat yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selamat. Mereka selamat. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang buat alasan dia nak pergi berdakwah ke, nak pergi di kelab malam. Di kelab malam tempat orang yang minum arak, tempat berapa dia masuk, pergi. Kerja yang molek. Tapi tepat tadi tu tepat orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi, kecuali kita ada kuasa, itu lainlah. Kita pergi dengan ada kuasa. Tapi kalau sekiranya kita nak pergi, ada niat yang molek sahaja, kalau nak buat apa pun dalam tu, dibimbangi kita akan turun bala daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun niat kita molek tadi, tu di akhirat kelak. Atas dunia ni Allah Subhanahu wa taala kira kita ni duduk bersama dengan siapa dia. Kalau sekiranya kita berada bersama dengan orang yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga dikira maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang ketiganya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dianya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath
walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru. Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan Mekah. Kerana hijrahnya pada peringkat awal, hukum dianya fardu ain. Semua para sahabat kena berhijrah. Ni pada permulaan Islam. Ya. Kerana apa? Kerana umat Islam pada ketika tu bilangannya sedikit. Maka dia kena berhijrah semua sekali, meninggal tepat tadi dan membina satu kekuatan baru. Beramal dengan Islam. Ya. Setelah berlaku pembukaan Mekah, ketika tunjuk umat Islam begitu ramai dah. Manusia masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan berduyun-duyun ramai, maka telah gugur kefarduan hijrah tadi. Tidak ada dah. Maknanya kita nak hijrah. Boleh. Pahala hijrah tu sudah tidak ada dah daripada Mekah ke Madinah selepas daripada pembukaan Mekah. Tapi jihadnya masih berterusan. Dan juga niat untuk berjihad, untuk berhijrah masih ada. Bukan hijrah daripada Mekah ke Madinah, tapi hijrah yang lain. Maka itu masih ada. Nabi kata, peluang untuk kita nak dapat pahala hijrah tak ada dah. Cuma pahala niat dengan pahala berjihad. Sebagaimana hijrah pada zaman Nabi, satu amalan yang begitu besar pahalanya, selepas daripada tak ada dah hijrah ni, maka yang pahala yang begitu besar ialah jihad. Berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hijrah yang dimaksudkan juga ia dikira satu pahala besar ni, hijrah untuk berjihad. Para sahabat itu, kerana dia nak berjihad, dia keluar daripada Madinah, dia keluar daripada kampung halaman itu, berbulan-bulan, 5 bulan, setahun. Itu pun dikira hijrah juga. Berhijrah, keluar daripada rumah dia untuk berjihad, maka boleh pahala berhijrah juga. Dan termasuklah juga boleh pahala berhijrah ni kerana kita keluar daripada mana-mana negara kafir yang tidak ada kebebasan beragama. Kita nak beramal dengan agama tu tak boleh. Maka kita keluar. Keluar tadi tu dengan niat untuk menyelamatkan agama kita, untuk menyelamatkan akidah kita. Kadang-kadang kita berada di negara orang kafir, yang mana masa depan anak-anak kita gelap. Kerana tak ada sekolah agama, kerana masyarakatnya penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengaruh suasana setempat tadi yang menyebabkan boleh jadi punah akidah, boleh jadi punah agama. Kita keluar daripada negara tadi, ataupun negara yang kita duduk sendiri, ataupun kita pergi situ, kita keluar kerana berjihad, maka boleh pahala berhijrah juga. Boleh pahala berhijrah juga. Begitu juga boleh pahala berhijrah, dia keluar dengan sebab menuntut ilmu. Tubik daripada rumah dia, pergi ke Mesir, kita kata. Pergi ke Jordan, pergi ke negara-negara. Bertahun-tahun kita keluar tadi tujuan untuk menuntut ilmu. Tinggal rumah tangga, tinggal sanak saudara keluarga semua sekali, tubik kerana nak menuntut ilmu, itu pun dikira hijrah juga. Niat hijrah. Itu pun dikira jihad juga. Itu dikira jihad juga. Dan juga termasuk juga orang yang keluar membawa agama lari daripada fitnah. Kerana tempat dia duduk tu fitnah. Membawa kepada fitnah. Fitnah sini fitnah terhadap agama lah. Yang menyebabkan jadi punah agama. Walaupun negara tu negara kita kata negara umat Islam sendiri. Tapi
Punuh agama. Kalau kita duduk situ, maka kita keluar. Keluar tadi dengan niat untuk menyelamatkan agama, maka dikira dapat pahala hijrah, dapat pahala berjihad. Jadi niat tu dituntut semua sekali. Akan dapat pahala. Kalau kita niat untuk nak nak berhijrah, dia berterusan sampai ke hari ini, itu satu dituntut. Dituntut sehingga ke hari ini. Kita boleh pahala. Jadi hak ni yang masih lagi terbuka kepada kita untuk kita melakukan hijrah yang masih ada dan juga jihad yang masih ada. Peluang tu yang masih ada, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan Nabi kata apabila kamu diminta keluar oleh pemerintah untuk berjihad, ketika mana jihad tu fardu kifayah. Jihad ni dia ada dua keadaan. Ada jihad tu fardu ain, ada jihad fardu kifayah. Ketika Islam kuat, ketika Islam ada kekuatan, dapat lawan musuh, mampu untuk nak lawan musuh, pada ketika tu jihad fardu kifayah. Jihad fardu kifayah. Dan ketika jihad fardu kifayah ni pun ada dalam beberapa keadaan dia akan jadi fardu ain. Di antara jihad jadi fardu ain ni apabila dia dipanggil oleh pemerintah untuk keluar berjihad. Kita berlakunya perang, pemerintah hanya senara nama dia supaya dia ni kena menyertai perang. Ketika tu hukum dia fardu ain, dia kena berperang sama. Para ulama menyebut ada beberapa perkara yang menyebabkan jadi fardu ain kepada dia berjihad. Yang pertamanya apabila dia dipanggil, diminta keluar oleh pemerintah untuk berjihad, maka fardu ain kepada dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila musuh menyerang negeri dia, masuk dalam negeri dia walaupun sejekah, kata para ulama, maka menjadi fardu ain kepada seluruh penduduk negeri tadi bangun untuk menentang musuh. Jihad menjadi fardu ain. Fardu kifayah ni bukan kerana musuh serang negeri kita, tapi kita perang lawan musuh. Ketika tu fardu kifayah. Tapi apabila musuh itu masuk dalam negeri kita, jajah negeri kita, ketika tu jihad menjadi fardu ain. Begitu juga yang ketiganya, keadaan kita diperlukan kerana kita ada kepakaran. Kepakaran senjata. Pada ketika tu, walaupun musuh tidak serang negeri kita, tapi ketika tu diperlukan kepada kepakaran. Kita hanya ada kepakaran untuk berperang, ada ilmu perang ke semua sekali, contohnya, maka menjadi fardu ain ketika tu dia kena keluar. Dia kena keluar untuk menunaikan kefarduan jihad. Menunaikan kefarduan jihad. Jadi itu keadaan jihad menjadi fardu ain. Dan juga selain daripada itu jihad menjadi fardu kifayah. Dalam hadis yang lain, banyak menyebut tentang kelebihan-kelebihan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sangat hadis Nabi SAW yang menyebut kelebihan jihad terlalu besar. Pernah ditanya, sahabat pergi tanya Nabi SAW, ayul a'mali afdal? Amalan apakah yang paling besar sekali pahala? Nabi sebut al-imanu billah. Yang pertamanya beriman kepada Allah. Tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jihad ni di antara amalan yang sangat besar. Ya, yang sangat besar. Sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, Nabi sebut, "Man lam yaghzu wa lam yanwil ghazwa, mata ala syu'batin minan nifaq." Sesiapa yang tidak pernah berjihad dan tidak ada niat untuk nak berperang, untuk nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka dia mati sebahagian daripada mati orang munafik. Ini di antara tuntutan besar berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula insya-Allah pada minggu hadapan hadis yang keempat dan juga seterusnya. Untuk pada malam ninya insya-Allah kita berhenti setakat ini sahaja. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.